Alright, so now we're going to have this question is actually in your circles ataupun dalam bab bulatan. And this bulatan ialah dalam bab form 3 yang korang belajar. Okay, and this form 3 kamu ada beberapa benda yang kamu kena tahu, iaitu dia punya sudut-sudutnya. Okay, so the first thing yang saya nak recap balik, kalau you boleh tengok dekat dalam screen ini, cikgu nak recap sikit. Okay, ini bulatan. Apa yang you kena recap ialah, kalau saya buat satu garisan yang sentuh dekat satu lilitan tu, means dia bersentuhan. Cuba nampak, dia sentuh kan? Okay, bila dia sentuh tu maksud dia ini adalah tangent. Ini adalah apa? Tangent. In English, this is also tangent. But with the T behind, okay? So, siapa yang masuk tolong unmute diri ya, supaya kamu tak ganggu pengajaran cikgu kat sini. Ada soalan, tanya dalam chat box ataupun unmute yourself. Okay, bila you nampak tangent, you kena ingat something. Ada something yang I call my students to remember is called tangent triangle. Okay, tangent triangle. Apa maksud dia? Tangent ni kalau dia ada triangle, maksud dia dalam sini. Here, to here, to here. Oops. Buat sampai sini ya. Okay, this is a triangle. So dekat sini kalau you nampak triangle and you nampak tangent, apa you kena ingat? You kena ingat yang bahagian sini, dia punya sudut adalah sama dengan sudut di sini. Dia sama dengan sudut. Kat luar ni, akan sama dengan sudut yang dekat dalam. So remember dia sama. Alright, now I'm going to use a different color for you to see apa yang saya tengah cakap tadi. Okay, korang nampak yang T, S dengan R ini adalah tangent. Korang nampak ni garisan tangent. And then korang nampak ada segitiga kat sini. Come let me view it bigger for you to see besarkan sikit. Dah nampak kan? Okay, bila you nampak, korang nampak yang bahagian sini yang saya highlight ni berapa ni? Ini 40 tau. Kan saya kata tadi, sudut yang kat luar ni akan sama, will be the same with where? With the sudut di dalam. Dia akan sama dekat sini, betul? Okay, saya akan letak kat sini, this one is 40. Semua faham? Okay, kalau you faham, kita move on. Okay, now, next thing yang saya nak bagi tahu ialah, when you nampak ada triangle, again, dalam bulatan, ada titik point O, and then dia ada begini, tangent sini, this is tangent, sorry my tangent is very ugly there. Okay, but this is another tangent, this one tangent, dia kena sentuh dekat bulatan ni, kenapa tak sentuh ni? Okay, so imagine dia sentuh lah. Okay, so now kamu nampak ni radius ini radius tu jejari, ini pun jejari. Okay, basically this is called kite. If you remember, zaman form 3 yang cikgu ajar last year, this is actually called a kite sebab bentuk dia macam kite macam ni. Okay, so when you see a tangent and a tangent kat sini, and then dia ada radius kat sini jejari, is called a kite. Okay, what do you need to know about the kite? Basically what you need to know is, this one here plus yang ini akan jadi 180 darjah. Meaning yang A dengan B kalau tambah, A plus B akan dapat 180 darjah. So you boleh guna cara itu juga. Ataupun, saya ada lagi satu yang nak bagi tahu. Kalau dia bagi satu tangent kat sini and dia bagi lagi satu tangent kat sini, this and this akan sama jarak. Sama. Same. Okay, so meaning the tangent panjang is the same. So here will be the same as this. Come, let me show you with a different color now. With the red color, can you see this is a tangent and this is the tangent? Okay. Somebody is not muted. Okay, let me mute for you. I know some of you don't really know how to use this. I'm gonna mute you. Okay, mute yourself, guys. Okay. So now what going to happen is when you have garisan macam ni, dia adalah sama panjang. Remember just now I kata yang ni sama panjang ni? Sama panjang kan? Sama kan? Okay, kalau sama tu maksud dia, korang nampak tak sekarang? This is actually a segitiga sama kaki. Kaki sama. Is this a triangle that is kaki sama? Yeah. What do you know about
kaki sama. Or isosceles triangle. Isosceles triangle means tepi sini dengan tepi sini adalah apa? Sama. And you kena tahu triangle 1, 2, 3 semua kat dalam tambah dapat 180 kan? Dekat sini dah bagi berapa? 50. So I letak sini 50 So apa you kena buat? 180 tolak 50. Kita dapat berapa? 130. Tapi 130 adalah untuk 2 kat sini. 1 and 2. So we need to do what? 130 divided by 2. So you should get your answer here. Tell me your answer then. 65. You got 65? Okay, so you got 65 already. Kamu tahu tak? Yang bahagian sini, yang sini and sini is 65. So what is this? This side here. This is 65. Maksud dia Y ialah 65. So please remember all this information yang you belajar dulu. Jangan lupa. So kamu dah dapat jawapan pertama iaitu Y ialah 65 darjah. Okay. Now let's. Alright. Perlahan-perlahannya. Okay, ada yang requested me to explain slower. Meaning dah lupa lah sikit. Okay, boleh. Don't worry. Okay, now I'm going to explain slower. Okay, now you tengok Kalau kita ada 65 di sana, okay, cikgu nak padam this thing. Ataupun tak apa, cikgu tulis kat bawah. This is another circle. Ada bagi tangent. Tangent pergi ke point O ini, apa yang you ingat? Kalau pergi ke point O dan dia tangent. Dia adalah 90 darjah. 90 degree. And kena hafal. Because this is actually a ciri untuk tangent dan bulatan. Ciri. So this one is like you have to memorize lah. Okay. So what I'm trying to tell you is, dekat sini. Padam yang ni dulu. Okay, padam yang ni dulu. Korang cuba tengok. Adakah ini tangent? Ya, ini adalah tangent. Adakah ini dia punya jari yang pergi kepada point O? Ya, betul kan? Okay. So maksud dia ini ialah apa tadi? 90 darjah. Korang masih ingat tak tadi yang kat belah sini kan? Yang ini ialah berapa tadi? 65. Kat belah sini pun apa yang warna merah ni? 65 juga. So yang kecil ni berapa yang kecil ni? Yang kecil ni yang cikgu highlight dengan warna hijau sekarang. Yang ni kecil ni. Apa yang you kena tahu? What we have to get for the green color one? You take a 90 minus 65. 90 minus 65, your answer is 25. Do you remember 25 there? Yang hijau Okay, korang ingat yang first cikgu kata pasal tangent triangle yang ni? Yang tangent triangle, yang kat luar ni sama dengan yang kat dalam. Okay, tadi yang kat sini ialah 40. Yang mana 40? Is this one. I think I highlight it in yellow color. This one. This thing ialah 40 ini. So nak carikan X macam mana nak carikan X kamu? Kamu kena buat apa? Sebab ini ialah 25 ni. So X ialah 40 tolak 25. Jawapan ialah 15 darjah. Okay, basically kan, yang ni basic untuk bulatan kena tahu. Baru kita boleh buat tolak-tolak, tambah and dapat jawapan. Okay, so now kita nak tengok soalan. Belum lagi pun jawab soalan dia. Belum lagi. See, first question a little bit harder for some people already because dah lupa. Soalan dia kata ni, 2x tambah y per 5. Apakah jawapan X tadi yang kita dapat kat sini? 15. Kita masukkan je dalam kita punya persamaan. 2 darab 15. Tambah dengan apa? Y dia berapa Y dia? 65 bahagi 5. Tolong bagi jawapan dalam chat. Kirakan untuk saya. Sebab maths ini kamu kena kira with me. What's your answer? Just put it in the chat. Tell me what you get. 30 tambah 65. Dapat berapa? 43. 90. 95. 43 kan? 43 lah. Okay.
So basically ini ialah kamu punya first question. Okay, apa yang korang belajar in the first question? So I'm going to recap sikit sebab some of you kata korang dah lupa. Ayo, kalau dah lupa. Sebab dekat form 4 ni, dia tak akan repeat balik tau. And then korang kena duduk exam ni ada soalan begini. Okay? Sorry I'm going to mute you again. Okay, now kita tengok dekat soalan nombor yang tadi, apa yang kita recap tadi, pasal tangent. Bulatan, kalau ada tangent, dia pergi kepada point O, apa you ingat? 90. Ingat, ini akan jadi apa? 90 darjah. Next one. Kalau dia ada bagi tangent. Kalau dia bagi segitiga. Apa you ingat? Yang kat luar ni akan sama dengan di dalam. Tapi kat seberang. Dia sama. It's the same, huh? Okay, now the next one. Kalau dia kata tangent kat sini pula. Contoh cikgu letak tangent kat sini. And then dia letak triangle. Yang kat sini akan sama dengan siapa? Dengan kat dalam di seberang. This one. Same. Okay? Simple? And then after that, what else you learn? You learn about tangent yang panjang. Tangent yang panjang. Kalau bertembung macam tu. Apa you kena ingat? Dia ada satu benda panggil kite. Kite. Yang ini campur ini akan dapat apa? A dengan B. Akan dapat 180 darjah. Lagi apa yang you belajar pasal kite? Ini dengan ini sama panjang. Ini dengan ini ialah jejari sama panjang. Ini pula ialah 90 sebab dia tangent dan pergi kepada point O. Ingat tak 90? Okay? So basically ada banyak benda yang kamu boleh buat dalam soalan begini. And then just now kita ada kata kalau dia segitiga sama kaki, dua ini kena sama. Okay, dua tu kena sama sebab dia sama kaki. Sama kaki boleh jadi macam ni pun sama. This is also the same because they are the same length. Isosceles triangle. Okay, so I hope you understand these few things. Now we're going to go back to the second question. Okay, let's look at this. Alright, kamu tengok dulu soalan. What do you see here? This is actually parallel. Parallel means garis selari. Okay, it's parallel. Okay, now what I want you to look at is, look at the triangle here. Okay, I don't want you to look at the triangle. I want you to look at this. This O, do you see this? Do you see this line? What is this line? Garisan apa tu? Jejari. This line and this line is what? Jejari. So jejari kan sama. Sekarang saya pergi buat satu garisan straight. Apakah dia nampak macam apa? Dia nampak macam isosceles triangle. Kaki sama. Apa yang kita kata pasal segitiga kaki sama? Sama kaki. Same or not? Same lah. Same. Okay. So now let's look at the triangle here. Is this same with this? Sama. Sama. So apa yang kita akan buat? Kalau siapa yang tak nampak, kita besarkan sikit untuk kamu. Okay. So you nampak yang ni. Sama kan? Okay, segitiga, semua campur, you will get 180, right? So what do you do? 180 tolak dengan yang 130 ni. Tolak 130, dapat berapa ni? 150. Tapi kalau saya nak satu warna biru ni, yang this and this, what should I do? Yang ni kan sama. So 150 divided by 2. So kita akan dapat apa kat sini? Bagi jawapan. 60? 20? Which one? Hello, any. Sorry, this is not 150 ya. 50 saja. Sorry guys, it's 50 je lah. Mana ada 150? Tolak. Ni 50 je. Salah tulis ni. So what do you get there? 50 bahagi 2 dapat berapa? 25 darjah. Okay, so we got here 25 darjah. Yang ini pun 25 darjah. Korang. Okay, apa lagi yang korang belajar? Korang belajar yang kalau ada segi, ada tangent, korang nampak, and then ada point O. Apa yang korang ingat? Kalau ada point O. 90 korang, 90. 90 kan? Okay, so kat sini ni 90 ni, nampak 90 ni.
This one tangent. Sini pun ialah 90. Okay, macam mana cikgu nak dapatkan yang luar ni, yang besar ni, this one? So, kita buat apa? Nak jadi yang warna hijau tu. 90 tolak dengan apa? 25 yang warna biru kat dalam ni. 25 ni, tolak 25. So, what we get? We will get 65. Okay, we get 65. Okay, now saya akan padam semua ni. Kamu cuba tengok saya padam semua ni. Dapat 65 kan? Okay, 65 tu dapat dekat mana? This is 65. This is 65, right? Okay, what can we use? Tangent what? Tangent triangle. Can you see that? A triangle there. Ada banyak cara actually you can find. Got few ways. Depend what way you like. This is a triangle. What do you remember about tangent triangle? If this is 65, what is the other side? Guys, are you there? If I don't want to use 65, you can also use this one. I've forgotten about this thing. Selari ni. Lagi senang kot. Guna ni. Guna yang ni lah. Selari ni. Tak nampak tu. Kecil sangat yang selari tu. Guna Z. Z ni form 1 kamu dah belajar. Selari. Apa you ingat? This alternate angle, you will get a same thing. So meaning actually you already got your answer. You don't need to use tangent triangle. This one dapat berapa ni? 65. Kat sini pun apa? 65 darjah. Okay, because dia selari ni tadi. Kan kata tadi selari kan? So you got your answer 65. So your answer will be donkey here. Okay, so I hope you understand about bulatan. You remember sebab cikgu akan buat 2 soalan saja pasal bulatan. Everybody alright? Everybody alright? Give me thumbs up. Everybody alright so far? Can? Okay, so I'm going to go to the next part. Okay, I'm going to go to the next part. Next part will be about garis lurus. Okay, next part will be about garis lurus. Okay, garis lurus is actually very famous question that will never fail to come out in SPM or in PT3. Tapi korang tak duduk PT3 kan? So you have to try to recap back. Kalau tidak nanti akan rugi. Korang ada ke March exam? Since you're going online, you don't know, right? Whether we have March exam or not. Okay, but no worries. We're going to just start studying only. Okay, so now let's look at this one here. Ada yang tak ada yang tak tahu. Okay, tak apa. Oh, sebenarnya cikgu pun nanti nak tanya something pasal korang punya sekolah. Tapi nanti kita tanya. Okay, now let's look at this one. Nanti nak tanya pasal aliran korang juga. Tapi nantilah kita habiskan lagi yang ni dulu. Alright, so now we're going to look at garis lurus. Okay, garis lurus ada yang dah lupa. Okay, what is the meaning of straight line? Okay, straight line meaning dia ada satu benda yang sangat famous, which is y equals to mx plus c. Correct? Apa tu m? M is actually the gradient. Gradient is actually kecerunan. Okay, what is C? C is actually the y-intercept. Y-intercept is the pintasan Y. Okay, so ingat benda ni lah, memang famous kan? Okay, another famous thing is this word. Can you see this word here? I'm going to highlight in yellow. See, PQ is parallel to SR. Can you see the word PQ adalah selari dengan SR? Siapa yang tak nampak, kita view lebih. Nampak dah? Selari kan? Okay, so now kalau selari kita kena buat apa? Selari means, ingat, if it is selari or parallel, the M mesti sama. Siapa yang sama? The M is the same. Okay, kita kata yang mana? PQ yang ini. Dia parallel dengan SR. Maksudnya dia punya kecerunan dia adalah apa? Adalah sama. Korang nampak benda ni, I know it's very small. So I'm going to write it down. PQ is actually given to us y equals to negative 2x plus 10. Do you remember just now saya suruh kamu hafal tadi apa dia? Y equals to apa? mx plus c. Betul tak? Kena susun. So kita tengok kat sini. M dia apa? M dia ialah negative 2. M is negative 2. Okay?
So M is negative 2 means what? M is actually negative 2, meaning here is negative 2 and here is also negative 2. It's the same. Okay, so now let's look at the next question. Dia kata equation of SR. Dia dah bagi tak? Cuba tengok ni. Equation of SR. So, cikgu akan tulis kat sini. What is the equation of SR? SR is 2y, they given to us. 2y equals to kx plus 9. Okay, I nak dengar satu orang cakap dengan saya lah. Sebab saya lonely kat sini. Korang lonely. Okay, jom. Cikgu nak panggil satu orang. Tolong jawab. Okay, tolong jawab. Cikgu bertanya. Siapa yang saya nak tanya? Siapa yang dah lama saya tak dengar suara? Okay. Eva Vangeline. Are you here, Eva? Hi, Eva Vangeline. You have your speakers up or your mic? You have mic, Eva? Mana Eva? Hello, hello. Tak ada. Mic rosak. Okay, tak apa. Then you boleh bagi tahu saya dalam chat, okay? Boleh tak bagi tahu saya apa yang pelik dekat SR ni? Apa yang salah dia pergi tulis? Kita kena tulis guna cara Y equals MS plus C. Tapi apa yang pelik dekat SR ni? What is the weird part about SR that is given to us? 2y equals kx plus 9. What is the weird thing here? Eva, you know or not? Don't know, you can tell me don't know. Never mind, it's okay. What is the weird thing dekat sini? Okay, yang tahu tolong dia. Yes, thank you. Adan Syaufi, Chopi, how are you? Long time never see your face. Your handsome face sama. Okay, now let's look at dua tu. Ni. Orang dah kata ini Y must be alone ni. Korang nampak dia alone ni. Tapi dia ada dua kat situ. Buat apa? Padu. So, dua tu tak boleh kat sana. Y must be alone. So, dua pindah di sebelah. Dia pindah kat siapa? Ini darab. Kalau dia pindah jadi apa? Jadi bahagi kan? Kena adil. Kena adil maksud dia dua-dua bahagi dua. Maksud dia yang ini bahagi dua. Yang ini pun bahagi dua. Okay? So you need to remember the Y must be alone and the rest just shift to the right side. Okay? Bila you shift to make sure dua-dua kena bahagi. Okay? Dua-dua kena bahagi. Okay, so now let's see this one. I'm going to stop my video game. Alright, so tengok ni. Ini kan M. Korang nampak tak? Y equals to MX plus C. Ini adalah M. Okay, fokus balik ni. Okay, so M dia apa? M dekat sini ialah K per 2. Betul tak? K per 2. Tadi baru cakap dengan kamu. Bukan ke M ni ialah sama dengan sini, M dia negatif 2, sama kan? Sama kan? Kalau sama, ini pun sebenarnya ialah negatif 2. M dia adalah negatif 2. So maksudnya kita boleh samakan. K per 2 tu actually is equals to negatif 2. So what is K everyone? 2 pindah ke atas jadi darab. We times. So negative 2 times 2, answer K will be negative 4. You already got your first answer A. You got your first answer, K is negative 4. Okay, don't forget that. How to get the K? Because you just samakan dengan dia punya kecerunan yang sama, iaitu negative 2. Okay, now we're going to go question B. Okay, let's do a question B pula. Nampak tak Y-intercept for the SR? Y-intercept. X-intercept. X-intercept. Okay. Remember this. Ingat ni. Kalau dia nak tanya pasal pintasan X ingat tahu kalau dia tanya pasal pintasan X, ingat. X dia you tak tahu. You tak tahu sebab you kena cari X dia. That's why the question is find the X-intercept. You have to find. So, apa yang kamu kena hafal? Hafal yang Y adalah kosong. Ingat, kalau dia kata pintasan pintasan X, ingat, Y dia apa? Y dia ialah kosong. Just remember, Y is kosong. Y is kosong. Some of you will ask me, teacher, why simply can Y equals 0? Why? Why I tell you why. When you buat macam graf macam ni, and then you buat satu vok macam tu kan,
Korang tahu tak? Ini benda ni tahu tak panggil apa? Ini panggil dia pintasan X. This is the X-intercept. Sebab dia kena dekat X. Dia terkena dekat X. Apakah dia punya koordinat? Koordinat dia adalah X. Saya tak tahulah cikgu X dia apa. Tapi kamu tahu tak dia punya Y? Y dia apa? Kosong. Next, kita tengok lagi. Kamu buat lagi. And X kat sini, Y dekat sini. Kamu pergi buat another one. Macam ni. Naik pula macam ni. Okay, ini apa ni? Ini is called the X-intercept because dia kena dekat X. What is the coordinate for X? Tak tahu what is the coordinate for Y. 0. So we know that the Y is 0. Hafal. So every time in the exam tanya kamu pasal X-intercept, nothing change. Only the Y is 0. Y is 0. Okay, apakah dia punya persamaan SR? Okay, this is for B. Persamaan SR adalah, korang nampak ni SR dia kan? So, Y sama dengan, apa dia punya M tadi? M ni, kecoronan M ialah apa? Negatif 2, X tambah 9/2. Kalau dia kata nak pintasan X, apa you buat? Y ialah apa? Y ialah kosong. So, masukkan kosong dekat Y. Okay, so what do you get here? After kita dah masukkan kosong kat sini. Okay, so kita akan pindah This one I pindah ke sini So jadi negative 9/2 equals to negative 2x. Okay, now negative 2x tu pindah ke sini. So dia akan dapat x je seorang kat sini. So you letak 9/2 divided by negative 2. You can use your calculator je korang dapat berapa kat sini. Positive 9/4. This will be your answer. Positive 9/4. So that will be your answer for question B. Okay, I hope you don't forget how to do this. Garis lurus. Okay, teacher, can we use the pintasan Y? Oh, can. If you got your kecerunan. Also can? Yes, can. Can. Yes, Amri, you are correct. Can. Okay. So dekat sini dah settle. Ya. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, this is the next question for garis lurus. Okay, let's look at this one. Here we are going to look at the parallel line. This is also parallel. Ingat parallel, dia punya kecerunan adalah apa? Sama. Okay, I nampak macam tak nampak ni. Saya akan besarkan sikit Okay, ini kan, this one, this bahagian ni nombor dia ialah 6 tau. Kalau you tak nampak, kita tuliskan 0,6 Koordinat yang warna biru ni, 0,6. Yang ini ialah negatif 6, 2 untuk Q. Okay, so sekarang saya ni, kan kita kata tadi, kalau selari parallel, dia punya kecerunan dia sama kan? Sama, right? Okay, boleh tak kita cari yang ni pula kecerunan? Apakah dia punya formula untuk kecerunan? Korang, some of you are weak at maths. Okay, so I'm going to show you something. You know like your page on this one, korang nampak ni? Okay, contoh yang ini ialah soalan SPM trial, okay? So, say for example, saya nak tengok formula. Formula page ada banyak benda korang boleh tengok. Cuba tengok ni. Ada 2 formula untuk kecerunan. You boleh pilih je yang mana. Tapi everybody yang suka guna, korang suka guna yang ini. Then you can guna this one. Is here in your paper for your exam. Okay, so you no need to hafal so banyak is fine. Tapi ingat tahu mana nak cari. Okay, so kita tengok. Koordinat untuk Q dia saya tulis kat sini. So that you boleh nampak. Koordinat untuk yang kat sini 0 dengan 6. Okay, kita tulis ni X, yang ni Y. Yang ni X, yang ni Y. Yang ni contoh kita tulis 1, yang ni tulis 2. Okay, so kita masukkan. Apakah kecerunan untuk PQ? So, what is Y2? 6 minus 2 over 0 minus negative 6. So, kita akan dapat kat sini 4/6. Kecilkan 2/3 kita dapat. Korang ingat tak kecerunan PQ adalah sama dengan kecerunan RS? Because dia selari, parallel, same, right? So, what is the kecerunan? 2/3, guys. So this is also 2/3. This is also 2/3. Same.
So now the question, I want to find the equation of RS. What is the equation? Remember, equation must have y equals to mx plus c. The first thing you need to have is this. Kamu dah dapat dah ni. Dah dapat dah. Tak payah cari dah. Dah dapat. Okay, now the second one, kena cari yang c ni. How to find the c? How to find the c? Masukkan je koordinat yang dia bagi. Koordinat apa yang dia bagi dekat soalan kita? Dekat RS ni, tengok. Koordinat mana yang dia bagi? Dia bagi ni kan? Okay, masukkan dalam formula. Y equals to mx plus c. Masukkan m dia kat sini. Masukkan koordinat ini, x dengan y ni, masukkan kat sini pula. So what is y? 3. What is m? 2/3. What is the x? X is 9 tambah c. So, we potong-potong dapat 3. Jawapan kita dapat berapa? 6 tambah C. C ialah berapa? -3. Then, our answer for A will be what? Y equals to mx minus 3. Okay, dah dapat ni. So, that will be your answer for the first one. Y equals to 2/3x minus 3. Okay, what is the meaning of x-intercept? Do you remember just now I told you about the x-intercept? X-intercept means what? This one dia salah tulis. Is actually RS. Garis lurus RS. This one is RS. Kita tulis. RS dia salah typo kat sana. So nak cari x-intercept, ingat tak? Yang y dia apa? Y dia kosong. Masukkan dalam persamaan yang kita dapat tadi. What is the equation that we got here? We got here, right? So, we masukkan. So, y is 0, 2/3, x we don't know, minus 3. Pindah ke sini, dapat apa? Positive 3, 2/3x. So, what is x? Yang ini pindah atas, jadi darab. So, dapat 9. Yang ini pindah bawah, jadi bahagi 2. So, X adalah 9/2. Kita dah dapat jawapan untuk B. Okay, kita dah dapat jawapan untuk B. Semua okay so far? Tengok, angle of elevation, come on. So, we have to elevate. Elevate tu apa? Elevate tu ialah maksud dia pandang ke atas. Okay, tengok ni ya. Elevation, kita panggil dia dongak. Dongakan means elevation. Ini yang cikgu kata. Pandang atas, jangan pandang bawah. Okay, ini penting penting. Ingat everybody. The word is this. Dari. The word is this. Dari. Dari. Yes, the word dari is the most important in this part. Yes, nobody will tell you, only I tell you. Why dari? Why dari and why the word from? Because when you have the word from and dari, you kena buat satu benda, which is lukis garis lurus, or lukis a straight line, or horizontal line. Okay, just say for example, I tulis kat sini F dari H. Korang nampak the word dari H? So I'm going to do this, you know. You kena buat dari H dulu. Ingat the word apa? Dari H. You kena buat H dulu, jangan buat benda lain dulu. So buat H dulu and then buat garis lurus. Buat garis lurus. And then baru you tengok. Dia nak tengok siapa? Dia nak tengok F kan? F dia ke atas kan? So tengok F dia, so dia tengok ke atas. So this is called dongak. Means you looking up. You look up, dongak. Okay, next one. Apa dia kata lagi for the second one? Okay, this one is this one. G dari H. Do you remember this word called what? Dari H. Buat yang mana dulu korang? Buat G ke buat H dulu? Buat H dulu. Kalau korang tengok muka saya tengah bercakap ni, memang korang akan rasa macam wush. Pak malam ni tak nampak sangat kan? Okay, so kita tengok. Kena start dengan H dulu korang. Lepas tu buat garis apa? Garis lurus. Rajin sikit buat garis lurus. Sebab saya kata buat garis lurus dulu. Lepas tu baru tengok G. Mana G dia? G tu kat bawah. So dia dongak ke? Dia tengah tunduk. Ini tengah tunduk. That's why dia tengah depress ni. Depression angle. So, what they say? This is Y. Ini adalah Y.
Yang atas ini adalah X. Ini adalah X. So jawapan korang yang mana? A, B, C, D. Tolong bagi tahu saya. Mana? Mana yang boleh gabung yang ini dengan ini sekali? A, B, C, or D? Come on. Tell me in the chat. Chat box. Somebody tell me A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Nobody. 50 students and no one say anything. Okay. Yes. C. Yes. C. Straight line, tengok atas. Straight line, tengok bawah. Ini X, ini Y. Very good. That's your answer. Okay, that's your answer. Now we're going to the next one. Alright, so look at number 3 here. Okay, this one, I need calculator. Okay, you guys take your calculator out. Okay, you have to help me count. Okay, tolong saya kira. Lepas tu tulis dalam chat nanti untuk saya. Okay, sekarang kita tengok dalam soalan. Dia kata apa? I nak highlight ni. Tengok dia kata. Angle of depression from the top of the tower. Korang nampak tak ada word apa? From the top of the tower. In English, we say what? Dari puncak menara. What did I say the word dari? What is the word dari puncak? Apa you kena buat dulu? You kena buat apa? Garis apa? Garis lurus dulu. So where is the puncak? Puncak menara. Here, this is the puncak menara. So what do? A straight line. That's what I said. Do a straight line first. Lepas tu baru you kata dia nak tengok apa? Dia nak tengok ni. Dia nak tengok tempat yang mendarat. The landing site. Dia nak tengok bawah ni. Dia nak tengok sini. So ini dia sudut dia 50 darjah. Understand? Okay, once you dah buat ini, next thing, you kena lukis segitiga bersudut tegak. You have to draw segitiga bersudut tegak. Doesn't matter what shape, but make sure it's a 90-degree right angle triangle. So how are we going to draw this? We're going to draw this. We're going to draw this. And we're going to shut this up. And you get a 90-degree right angle triangle, isn't it? Okay, sekarang ni korang nampak 80.6 ni korang nampak kan? 80.6 tu yang kat sini, 80.6 sama kan? Panjang ni sama kan? Panjang ni sama. Okay, sekarang kamu dah dapat yang ni tadi. Yang ni dalam berapa? Dalam ialah 50. You see here, this is 50. Depan ni panggil apa? Korang kalau you ada tengok saya punya videos on my Instagram and all that. If you can, you follow and learn some maths while you swiping left and right. Okay? Did I say before about this one? If in front panggil apa? Opposite. Yang tepi ni panggil apa? Adjacent. Yang ini panggil dia apa? Hypotenuse. Korang masih ingat saudara cikgu nama apa? What is my cousin's name? Or my saudara? Sebab nama cikgu, okay, those of you who don't know what's my name is Debbie So. And I have a relative, nama dia adalah So Katwa. Yes, remember this is my relative yang tak yang not real lah. Okay, but name, same father. Okay, so now what is it that kita ada? Kita tengok ni. 80.6 ni adalah apa? Opposite. Adjacent kan? Adjacent. Yang ini opposite. Saya nak cari tinggi ni. How to cari the O? How do I cari the O? Ataupun you nak cari the X? Whatever lah, doesn't matter. Example. Kita tengok soalan dulu. Cikgu pun tak baca soalan lagi. Okay, baca soalan dulu. Okay, dia kata, cari panjang minimum bagi kabel yang menghubungkan puncak menara dengan tempat mendarat. Meaning dia nak cari benda ni lah. Dia nak cari benda ni lah. Dia nak cari ni. Ini ialah apa ni? H kan? Yang kamu sudah ada ialah apa? Yang kamu sudah ada ialah apa? Kamu sudah ada A ni, 80.6. So, korang nak guna apa A dengan H, korang nak guna apa Korang nak guna kah. Yes, you use kah. Because A and H is this. Kah. English is also K. But English is C for cos. Okay, so this one will be cos. Please use cos. Cos theta is equals to adjacent over hypotenuse.
What is the angle for this? Is 50. 50. Letakkan 50 kat sini. A dia berapa? A dia 80.6 per dengan hypotenuse kita tak tahu. Now how to find the hypotenuse warna hijau tu? Kita letak atas, ini turun bawah. So your H will be 80.6 divided by cos 50. Can you give me answer here? What do you all get? A, B, C or D? Thank you very much. You got your answer D, 125.4.